ada jumpa orang bogel kat tengah jalan dekat dalam kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit tu tak tahu macam mana tiba-tiba ada orang, mungkin orang tu ada mental problem lah kan. Dia bogel tengah-tengah jalan tu. Assalamualaikum, selamat datang ke Aku Postman Channel. Aku Postman. Terima kasih lah kerana masih lagi siapa yang setia subscribe dekat channel saya. Hari ni saya nak tunjuk lah perjalanan saya ke Kelantan. Saya ada shooting. Saya dapat offer lah daripada kawan saya ni. Dia nak buat short film. Jadi saya bantu dia lah untuk YouTube juga. Untuk pergi ke Kelantan, rantau panjang, kita pergi syuting. Saya daripada Rembau, saya akan pergi ke rantau panjang, tapi saya tak lalu KL. Saya akan lalu jalan Kuala Pilah, jalan Miku. Ni saya perjalanan saya dah sekerat lah. Saya lambat sikit buat video. Nampak pemandangan yang cantik. Saya suka jalan dalam, sebab jalan dalam ni kita dapat tengok panorama yang indah. Indah sungguh panorama. Jadi kita stay tune. Saya tunjuk sikit peta perjalanan saya. Jadi dalam perjalanan ni saya akan tunjuk tempat-tempat yang menarik. Jalan-jalan dalam kampung kan. Kita tak ikut highway lah. Highway boring, ngantuk nanti. Jadi elok kita ikut jalan dalam. Kita dapat tengok kampung. Kampung yang best. Ini peta yang saya akan lalu. Tengok ni. Amaran. Ini adalah video amatur. Ni kita tengok perjalanan saya. Tu dah saya akan lalu. Saya tak lalu Kuala Lumpur lah. Saya daripada Rembau. Saya zoom sikit. Daripada Rembau saya akan ke jalan tepi, lalu Muazzam, lalu Jempol, saya akan lalu Pahang, akan lalu Terengganu. Okey, inilah peta saya. Jadi kalau nak teruskan, nak tengok apa yang menarik sepanjang perjalanan saya, stay tune, jangan ke mana-mana. Aku Postman. Okey, kita akan lalu jalan bukit ni, nampak tu. Jalan bukit kat Biku. Kita akan bermula di sini. Kalau kereta tak servis tu, elok servis dululah sebelum nak buat perjalanan ni kan. Jalan dalam ni dia agak mencabar sebab dia tak ada R&R, dia tak ada pelas ronda yang akan bantu awak. Itu jalan ni. Jalan ni baru berlaku tanah runtuh. Nampak oh, batu besar jatuh. Apa besar batu kepala dah duduk. Okey, awas tanah runtuh. Jadi hati-hatilah ya. Saya kena tahan. Kita tengah buat korek-korek tanah tu. Okey. Kita kena berjaga-jaga lah. Okay, sebab baru-baru ni dekat daerah Rembau ni hujan dia turun tak henti-henti. Sekarang pun musim panas lah. Tapi sebelum ni hujan punya turun, bulan tak timbul-timbul. Jadi banyaklah berlaku tanah runtuh. Dekat kawasan rumah saya pun ada berlaku tanah runtuh juga. Jadi kenalah berhati-hati kan di musim hujan. Di tanah rendah ancaman banjir, di kawasan-kawasan bukit macam ni ancaman tanah runtuh. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan janganlah main suka-suka hati tebang-tebang pokok, buat balak haram ke hati mak dia je kan. Janganlah ya. Jagalah alam sekitar kita. Inilah dia. Inilah untungnya kalau jalan-jalan dalam ni kita dapat tengok apa yang kita tak nampak. Kita dah nak sampai ke simpang ke Kuala Pilah 500 meter. Jalan dia, kita akan ke kiri lah nanti. Ke kiri ke Kuala Pilah. Kalau ke kanan patah balik Tampin. Dengar tu 500 meter turn left. Alright. Itu dah Tampin Kuala Pilah. Tampin Kuala Pilah. Kita dah sampai Senaling. Pretornas Senaling. Tu dia pekan dia. Pekan cowboy. Tak cowboy sangat lah kan. Okey, seperti mana yang kita tengok tadi, kita dah sampai ke Pekan Senaling, Negeri Sembilan lah, daerah Kuala Pilah. Yang problem bagi saya kalau jalan-jalan jauh ni, saya tak tahan nak kencing. Saya kuat terkencing, tapi bukan kaki kencing lah kan. Sebab saya minum banyak air. Dalam kereta kita nak kekalkan air dalam badan tu. Sebab aircon kan, takut badan kering, kita tak cukup air, penat pula kan, ngantuk. Jadi saya tak tahan sangat lah ni. Saya pergi kencing dulu nanti saya sambung cakap lagi. Aduh, tak tahan ni.
Okey, lega setelah beberapa ketika buang air. Jadi untuk pesanan pada siapa yang kaki terkencing, bukan kaki kencing tau, kaki kencing, kaki terkencing. Jadi kalau nampak je Petronas ke, tengok dekat map tu, kalau ada Petronas ke apa, singgah je. Jangan ngada-ngada kata oh boleh tahan. Kita tak jangka tau. Kadang-kadang kita pergi jalan jauh ni, kita tak tahu berapa jarak dia tempat rehat, berapa jarak dia tempat rehat dan berapa jarak dia ganggu pula tadi. Lori tu nak parking pula, lori depan saya ni. Apa tadi? Jarak dia tempat rehat, jarak tempat untuk kita pergi toilet, stesen minyak dan minyak pastikan mencukupi. Sebab kita tak nak nanti kan ada berlaku kes-kes tersangkut tengah jalan ke apa, na'udzubillah, minta dijauhkan lah kan. Jadi rancang perjalanan anda, rancang pit stop anda. Pekan Kuala Pilah. Pekan Kuala Pilah dah. Nak tengok signboard tu, Bahau, Kuantan, Karak. Kita akan menuju ke sana. Ini pekan dia. Pekan masih lagi steady macam dulu. Masjid di Pekan Kuala Pilah. Itu dia. Ada berdoza kat pula kat depan. Okey, saya singgah isi minyak kejap. Okey, sementara menunggu. Aku postman isi minyak. Dan sebelah sana ada aku askar. Askar kena makan kari pop. Kita isi minyak kejap sebelum teruskan perjalanan. Okey, kita dah sampai jalan mana tadi? Jalan nak ke Muazzam, daerah Jempol. Jalan dia straight. Jadi kalau kita boring-boring ngantuk, kita boleh menyanyi. Suka-suka, bukan dangdut asli, yang penting koyak kita happy. Ini untuk hilang ngantuk. Mungkin Rompen. Kita kan mungkin Rompen, Kuantan 182 km. Itu dah, perjalanan kita masih jauh untuk sampai ke Rantau Panjang. Sampai mendengar lagu dangdut, bertemankan seorang diri dengan radio saja. Sampai Muazzam Shah. Sekarang berehat sekejap, simpang Muazzam Shah. Nampak ada burusan jual beli kat sini. Okay, rehat sekejap lah, penat memandu hari jalan. Tapi ada cerita best tadi. Tengah-tengah jalan ada jumpa orang bogel kat tengah jalan dekat dalam kebun kelapa sawit. Tak tahu macam mana tiba-tiba ada orang, mungkin orang tu ada mental problem lah kan. Dia bogel tengah-tengah jalan tu. Jadi jalan tu jadi jam sekejap. Saya ingat roadblock ke apa. Saya tak dapat rakam lah kan, sebab saya tengah memandu tiba-tiba lah tu. Jadi itu perkara yang menarik lah bagi saya kan. Macam tiba-tiba lalu kat jalan highway, bukan highway lah, jalan lama, jalan kebun kelapa sawit tu, tiba-tiba ada orang bogel kat tengah-tengah jalan. Itu kelakar. Jadi itulah pengalaman yang paling pertama kali kot saya jumpa pengalaman tu. Bayangkanlah, awak tengah jalan-jalan highway, nasib baik siang, kalau malam tak keseram. Naya babe, orang bogel tengah jalan. Bogel habis. Bukan separuh bogel habis. Lelaki bukan perempuan. Ini saya berhenti lama sikit lah. Sekarang pukul 12. Tadi saya bertolak dalam pukul 9 kan, tak silap saya. 9, 10, 11, 12. 3 jam juga lah. 9, 10, 11, 12. Matematik saya fail juga kot. Jadi kejap lagi saya nak teruskan perjalanan. Sebab penat sangat ni kot. Tu cakap pun dah tak betul lah. Lagi sejam perjalanan, kita cari kedai makan lah pula kan. Lapar lah waktu tengah hari, lunch hour. Okey, sekarang saya nak sambung perjalanan saya balik lah ke Kelantan. Okey, daripada Muazzam sekarang pukul 12.30. Tadi pukul 9 bertolak. 12 sampai sini. Saya jalan slow-slow lah, relax kan. Banyak kali berhenti lah sebab saya kaki terkencing. Bukan kaki kencing kaki terkencing. Okey, kita nak kembali perjalanan dengan Proton Saga VBT saya ni. Power juga Proton ni. Tadi potong lori 2 biji. Bukan bawa laju tau. Lori tu yang slow. Ni tak tahulah bendera British ni mana datang ni. Saya beli sebab benda ni tercekik kat leher kan. Nak beli bendera lain tak ada, yang dia benda ni yang jual. Kalau tak yang lain adalah Hello Kitty. Takkanlah misai lebat macam ni pakai Hello Kitty kan. Tak apalah, British pun British lah, kena jajah lagi aku. Okey, kita jumpa lagi sekejap lagi kat pit stop yang
Keberapa pun saya tak ingat. Aku postman. Sekarang saya dah sampai ke hentian sebelah Kuantan, arah timur. Kalau kita tengok sini, map ni saya dah pakai Waze pula lah, sebab dah ada 2 highway. Dia lagi 198 km nak exit Kuala Terengganu. Tak tahu kenapa dia bawa sini lah. Anyways, kalau dekat Google Map dia bawa jalan lain. Mungkin sebab dia ni tak geng kan. Jadi Seko ajak jalan lain, Seko ajak jalan lain. Tapi saya ada problem dekat sekarang ni. Problemnya, minyak saya tak cukup. 3 bar sekarang 227. Kereta ni kalau full tank dia boleh 400 lebih lah kan. Tapi tak boleh percaya sangat pun kadang-kadang tengok pada pemanduan lah. Jadi yang ni 198. Jadi kalau kita campurkan dia dalam 200, 300, 400 lah, 400 km. 400 km ngam merah, minyak akan merah. Jadi saya tak nak ambil risiko, jadi saya keluar tol Jabu lah. Dia lambat 1 jam, 1 jam setengah macam tu. Tapi risiko dia kurang sikit sebab dia jalan pekan kan, jalan kampung. Jadi traffic light banyak, stesen minyak pun banyak. Kalau apa-apa hal, bengkel pun ada sebelah. Sebab saya pernah kena dulu, tayar pancit, jadi tayar spare saya tak ada angin. Kejap lagi pun saya baru teringat saya nak kena pump tayar spare saya lah. Risau pula kan. Jadi harap-harap tak ada apa-apa lah. Baik, saya nak teruskan perjalanan. Mari. Sambil-sambil memandu ni, saya cerita sikit lah. Inilah rutin sebagai seorang pelakon lah, macam saya lah. Macam pelakon macam saya, tak tahulah kategori apa kan, yang bukan popular, bukan superstar. Kalau kita syuting, kita akan drive sendiri untuk ke location. Banyak tanya boleh claim ke apa. Kadang-kadang dia tak ada claim pun. Ada production dia bagi claim, ada production dia kat budget, kita drive. Sebab tu kadang-kadang kita dah letak payment tu termasuk dengan harga bayaran kos kita perjalanan. Tapi tempat tinggal dia orang kena sediakan lah. Kalau kita berlakon outstation, kalau di KL tak dapat tempat tinggal. Jadi kalau macam travel jauh-jauh ni, kita drive sorang-sorang lah. Ada pelakon lain, kalau biasa perempuan dia akan bawa PA, personal assistant. Yang PA tu mungkin akan teman dia sebagai pemandu ataupun peneman je lah. Bantu segala-gala lah, dari segi baju ke, skrip ke, tukang pegang barang ke. PA tu penting untuk pelakon sebenarnya. Cuma saya tak mampu. Sebab saya belum tahap yang tinggi lagi lah. Orang banyak cakap, kalau nak offer saya tak boleh, D-Boy punya ni rate tak boleh. Bukan masalah rate apa, bila cakap macam tu terus tak ada job. Kan. Tapi masalahnya bila orang cakap macam tu, orang dah letak rating tinggi, tapi saya punya follower Insta tak ramai. Saya punya Facebook pun tak popular. TikTok boleh lah, TikTok pun tak sampai 100k lagi, baru 78k. Jadi macam tu lah nasibnya. Harga pun kadang-kadang harga yang tak munasabah, ada offer. Kadang-kadang saya bukan minta mahal sangat pun, agak-agak berbaloi untuk perjalanan. Kalau tengok pun kos saya kan, perjalanan seorang pelakon solo macam saya ni, saya tak ada manager, tak ada apa. Jadi kos tu termasuk dengan pemanduan, kereta, nak bayar kereta lagi, penting ada kereta. Kereta pun nanti nak servis, nak tu. Jadi dia ingat kita letak harga tinggi-tinggi tu, bukan tinggi pun. Sebenarnya lagi murah daripada pelakon yang follower ramai tapi kayu. Follower ramai, tapi pelakon kayu, harap muka jambu tapi orang suka, stesen TV suka. Nak buat macam mana kan, dah lumrah kehidupan macam tu, lumrah bisnes, show bisnes, TV stationnya bisnes. Jadi macam tu lah, kita terpaksa akur lah. Kita nak cek makan, bising-bising banyak-banyak kan kena ban. Dan ini je kerja yang saya tahu buat kan. Ada je lah kalau orang kata pergi, kalau tak boleh, tak boleh tahan, kerja lah. Saya masih boleh tahan lagi, Alhamdulillah. Saya masih happy dengan kerja saya sekarang ni. Pelakon orang kata pelakon bebas, freelance kan. Jadi saya tak ada kecoh apa-apa lah pasal tu. Tapi benda-benda tu saya terpaksa terima hakikat lah. Kadang-kadang ada tu production besar, set besar, semua besar, tapi ayat ni paling popular lah dalam production selalunya. Ayat paling popular dalam production adalah kami tak ada bajet. Jadi macam tu lah, itulah kehidupannya. Jadi macam saya ni terpaksa drive sendiri.
Terpaksa inilah, baju pun set up sendiri. Itu pun kos juga tu. Baju kadang-kadang ada production tu, boleh minta pula kita, boleh tak belikan cari baju ni. Saya kata takkanlah, wardrobe tak ada. Wardrobe hanya cuma jaga je, jaga baju saja kan, menjaga je. Macam orang kata tukang jaga je lah, tukang gosok, tukang pakaikan, tukang jagakan baju apa nak pakai, baju apa nak pakai. Tapi baju kita bawa sendiri, baju kita kena beli sendiri. Jadi itu kos juga. So bila kita minta harga mahal, kita minta, bukan mahal lah, kita minta harga yang berpatutan, mereka kata kita demand. Bila kita lebih kan, dia kata kita ni baru nak up, harga dah mahal melambung tinggi. Padahal tak ada pun. Bila yang star-star tu boleh pula dia sediakan baju sponsor semua kan. Yang kita-kita ni pelakon, orang kata, kalau bahasa kasar lah, kalau orang kampung saya mungkin, kalau macam kita ni dibelacak-belacak kan je lah. Macam tu lah kan. Macam minyak belacak lah. Macam tu lah kan. Nak buat channel, macam tu lah hidup seorang pelakon yang tak banyak follower, yang tak banyak tak popular, muka tak macam Korea, misai lebat macam saya ni. Nak buat channel lah kan. Bukan tak bersyukur, saya bersyukur, tapi itu luahan je lah, terima je lah kan. Kita doakanlah satu hari nanti ada generasi baru nanti akan naikkan martabat industri kita ni. Dah pergi jauh pula. Okey, saya dah sampai Tol Jabur. Nampak tu Tol Jabur. Tol Jabur saya terpaksa keluar lah. Terpaksa keluar tol sebab saya punya minyak tak cukup. Muka merah ni bukan sebab muka saya marah. Sebab muka merah ni sebab mungkin phone ni kot. Saya tak ada bajet nak beli kamera. Mungkin kalau anda semua subscribe ramai, share video YouTube saya ni, mungkin ada bajet boleh beli kamera, saya boleh buat drama. Saya punya impian nak buat drama sendiri, drama telemovie sendiri, macam ala-ala Aku Postman juga punya style, macam Mamat Khalid punya style komedi. Tapi saya akan tayangkan kat channel saya kalau ada rezeki, kalau anda semua support saya, InsyaAllah saya boleh buat benda tu. Kembali saya di Bandar Cukai. Cukai, bukan kena cukai lah kan, dekat Terengganu lah. Cukai Terengganu ni bandar dia. Kita tengok bandar dia, pesat cukai ni. Dia tahan jugalah, kalah rombau. Sekarang saya dah sampai Cukai lah. Saya ikut jalan dalam lagi, ikut jalan tepi pantai. Mungkin lewat lagi lah sampai Kelantan ni. Banyak pula jalan nak lalu. Sekarang saya dekat Kuala Dungun. Dekat Dungun lah, simpang nak ke Kuala Dungun. Saya lewat sikit lah sebab tadi berhenti asar kejap. Ni nampak pekan ya, Pekan Dungun. Ya, Dungun. Tengoklah pukul berapa saya sampai Ratu Panjang ni kan. Entahlah. Jalan slow, relax-relax, biar lambat asalkan selamat. Pesanan khidmat masyarakat daripada saya, Aku Postman. Boleh pula sambil drive jauh-jauh macam ni, layan drama radio. Tak tahu radio mana lah ni. Tapi langkah abang ni cantik ke, dia punya matahari tepi jalan. Boleh pula layan drama radio kan, mandu jauh-jauh ni. Memang orang drama lah. Adalah selamat hari raya. Hancur lulu hati aku menanggung rindu. Drama sedih situ ni. Itulah kelebihannya kalau kita jalan di jalan belakang, bagi jalan lama lah, jalan bukan highway. Sebab pemandangan dia indah, cuma perjalanan dia tu agak ambil masa lama sikit lah. Jadi inilah pemandangan yang saya dapat. Itu dia dekat Marang. Marang ke Marang? Marang sini. Kat Kelulung. Itu dia Laut Cina Selatan. Dia berniaga-niaga, pemandangan yang cantik. Itu dia Laut Cina Selatan di depan sana. Ada pulau apa kita tak tahu. Kita check dekat saya punya map. Dekat apalah pulau apa. Dekat pulau apa dah? Pulau Kapas Island. Itu dia Pulau Kapas. Nak tahu tu Pulau Kapas. Dari situ Pulau Kapas lah dalam map. Jadi betul lah kot. Takkan map nak tipu kita kan. Pro and con bila highway baru dah dibuat. Bukan baru lah kan, tapi highway dah ada. Jadi orang yang nak terus shoot terus ke Kuala Terengganu, dia pakai highway, sampai terus.
Kalau orang nak jalan relax-relax, nak tengok-tengok kedai, nak tengok pemandangan, dia boleh jalan lama ni lah. Jadi macam saya tadi, kalau siapa daripada KL ikut highway Bentong biasalah, highway Genting Sepah semua tu, kalau saya biasa akan masuk ke Tol Jabu. Tol Jabu straight sampai ujung, nanti masuk kiri ke Cerating semua tu, jalan je lah ujung tepi pantai. Tengok map dia, ikut jalan tepi pantai je. Janganlah masuk mana-mana, ikut straight je. Tapi kalau siapa yang suka nak cepat, nak laju, nak sampai ke destinasi dengan cepat, dia boleh ikut LPT lah, Highway Lebuh Raya Pantai Timur. Jadi kalau macam saya, kalau saya ada banyak masa, saya akan suka jalan lama. Jadi saya dapat tengok pemandangan, dapat tengok kampung, dapat tengok apa yang baru, apa yang masih kekal. Sebab dulu kalau ikutkan dulu, jalan ni jam. Kalau balik kampung ke, cuti ke, memang jam. Dan meniaga pun agak rancak kat sini. Tapi bila highway dah ada, mungkin 50% pengunjung yang datang kat sini dah kurang. Jadi keropok leko pun tak terjual macam dululah, tak meriah macam dulu. Sekarang agak kurang lah sikit. Mungkin. Tapi kita tak tahulah kan. Mungkin dia orang ada cara lain. Sebab sekarang zaman dah maju, ada online, ada jual-jual by kirim-kirim, by post. Jadi mungkin dia ada alternatif lain. Tapi macam pusat-pusat peranginan macam ni, macam tepi ni semua, memang perlukan pengunjung. Jadi kalau pengunjung tak ramai, tak ada bisnes. Ini cerita bisnes lah pula. Apa Postman cerita bisnes ni? Alright, saya nak teruskan perjalanan sebab saya pun dah lewat dah ni. Kalau ikutkan saya patut sampai pukul 5.30, tapi dah jadi pukul 8.30 pula. Tengok Waze ni. Baik, saya teruskan perjalanan. Kita tengok ke mana saya tuju nanti. Stay tune. Aku Postman. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke Kuala Terengganu. Okey, sekarang dah sampai ke Kuala Terengganu. Jadi saya tak berhenti dah lah, sebab masa pun dah lewat. Saya mungkin dijangka sampai kat Rantau Panjang hampir pukul 9. Hampir pukul 9 nak sampai Rantau Panjang. Ui, jauh lagi, bah. Jauh lagi, bah. Tak makan lagi ni. Okey, saya dah sampai Kelantan. Ni jalan Jetty Caluk. Saya kat Caluk sekarang ni. Ni jalan dia cantik, gambaran dia. Saya tengah memandu lagi lah. Dijangka sampai pukul 9 malam. Lori banyak jalan ni, tapi menarik. Panorama yang indah, view yang cantik, nampak tu awan tu. Jadi perjalanan ni agak mencabar juga, sebab jalan ni jalan satu lane saja. Lori pun banyak, memang jalan utama untuk ke Kota Baru. Mengikut jalan Jetty lah, Jetty Caluk. Ni lorong memotong pun banyak. Tak tahulah nampak muka saya ke tak, ni gelap ni. Dah malam dah. Dah masuk pukul 7.47. Saya baru sampai Petronas Station Permaisuri. Tak tahulah daerah Kelantan ke Terengganu, sebab saya tak biasa kawasan ni. Perjalanan agak mencabar jugalah, sebab lori banyak, agak sibuk. Mungkin sebab hari ni hari Khamis, besok Jumaat diorang cuti, jadi semua busy lah, banyak kenduri kahwin besok. Jadi saya nak berhenti solat maghrib jap. Jadi kita sambung perjalanan nak sampai Rantau Panjang. Jauh tu, mata pun dah rabak ni lah. Saya kat Petronas ni, Petronas Permaisuri. Nak tunjuk kawasan pun dah gelap, saya tak ada lighting. Okey, kita rehat sekejap. Aku Postman. Sampai. Jemput sikit. Sampai sini. Sampai Rantau Panjang. Ui, jauh. Nampak Rantau Panjang. Akhirnya sampai juga. Jumpa tak apa. Hai. Game YouTube lah. Kita kat Thailand lah. Kita kat. Wih, seram ya. Okay, saya nak rehat, nak tidur, nak jumpa ni, nak bincang-bincang sikit untuk besok. Okay, bye. Jangan lupa subscribe tau. Tengok Waris Kampus Padi season 3 ni ada. Yang mana tadi? Pelakon kan ni. Ini tempat tinggal. Ni owner.
Ni dia. Ya, cantik tak tempat dia, boleh datang panjang, nanti boleh order.